Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kos sara hidup menjadi tumpuan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Nakul yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Antara diperhalusi berhubung isu harga dan juga ketersediaan bekalan beras dalam negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran Facebooknya memaklumkan beberapa mekanisme jangka pendek telah dikenal pasti dan ia akan dilaksana dalam masa terdekat. Turut ditekankan keperluan penguatkuasaan berterusan bagi memastikan tiada pihak ambil kesempatan atas perluasan skop dan perubahan kadar cukai perkhidmatan. Mesyuarat juga bersetuju agar Jabatan Perangkaan bangunkan satu indikator baharu bagi mengukur tahap kos sara hidup rakyat sehingga ke peringkat daerah. Langkah itu sekaligus dapat bantu kerajaan melaksanakan program yang lebih tepat dan berkesan. Mesyuarat turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof, beberapa menteri dan timbalan menteri serta wakil industri. Ini berita baik sempena Aidilfitri. Peneroka di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara bakal menerima bantuan khas bernilai RM300. Bantuan akan disalurkan sebelum perayaan Aidilfitri. Bantuan akan diberikan kepada peneroka yang berpendapatan bawah RM1,000. Peneroka yang berpendapatan RM1,000 ke bawah dan peneroka yang berpendapatan RM1,000 ke RM2,000 akan mendapat penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang dan semua ini adalah untuk hasil bulan Mac. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan kementeriannya telah meluluskan projek bina jalan dari Felda Trolak Selatan ke Pekan Trolak Mualim tahun lepas dengan kos RM35 juta. Selain projek di bawah program jalan luar bandar kini dalam peringkat reka bentuk dan dijangka ditender pada Oktober. Isu tentera kalimah Allah distokin semua pihak khususnya pasaraya agar lebih berhati-hati dan jangan ulangi kesilapan sama pada masa akan datang. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, isu melibatkan agama, institusi diraja dan kaum 3R tidak sewajarnya dipandang ringan. Tambahnya isu tersebut perlu segera diselesaikan agar ia tidak dimanipulasi pihak tidak bertanggungjawab. Pada hemat saya harus segera diselesaikan. Ya. Permohonan maaf telah dibuat dan saya yakin bahawa perkara ini tidak akan berlaku lagi dan mereka tentunya akan lebih berhati-hati dan kita harap mana-mana supermarket ataupun hypermarket yang mempunyai rangkaian di seluruh negara belajar daripada apa yang dihadapi ini. Beliau juga menyambut baik titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar masyarakat menjaga keharmonian negara dan tidak menyentuh isu 3R. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan pihak polis menjalankan siasatan berhubung isu kalimah Allah distokin. Sudah ada sejumlah laporan polis, so biar hal itu polis tangani. KDN tak boleh panggil, polis lah yang tu. Dah ada aduan, so biar polis yang uruskan kan. Dalam perkembangan sama, JAKIM telah memanggil pengasas dan pengerusi KKMAT dan memberi amaran keras. Ketua Pengarahnya Datin Paduka Hakimah Muhammad Yusof menerusi kenyataan memberitahu pihaknya turut mengingatkan agar isu ini tidak lagi berulang pada masa akan datang. Ini termasuk meminta pengurusan KKMAT menilai dan mengkaji semula prosedur operasi standard SOP syarikat berkenaan. Tentera Darat TDM dijangka menerima penghantaran pertama helikopter Black Hawk bulan depan. Penghantaran peringkat pertama itu melibatkan satu daripada 4 helikopter jenis Psychosky UH-60A+ yang disewakan untuk kegunaan pasukan udara TDM. Kita masih lagi menunggu penghantaran untuk aircraft pertama, untuk pesawat pertama yang dijanjikan pada bulan April.
supposed to be delivered in November last year, but ada masalah yang dihadapi oleh antara pihak pengeluar dan juga kontraktor yang dilantik, dan kita berharap janji untuk menghantar atau to deliver the first aircraft by 1 April tu dapat ditunaikan. Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menyempurnakan majlis kurniaan Hari Raya bersama golongan asnaf dan masyarakat setempat sekitar Dungun. Keberangkatan baginda disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Datuk Seri Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalil dan pegawai-pegawai Kerajaan Negeri. Seramai 100 kanak-kanak dari golongan asnaf menerima sumbangan kurniaan Hari Raya yang disampaikan Yang di-Pertuan Muda Terengganu. Turut menerima sumbangan ketua-ketua keluarga asnaf. Masyarakat setempat turut diraikan dalam sesi berbuka puasa dan solat tarawih berjemaah bersama baginda. Nasional FM menyantuni 40 orang anak yatim Pusat Jagaan Nur Sakinah bersama rakan strategik Hotel Sri Pacific dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Dan menerusi program Nasional FM Ambil Tahu, itu menunjukkan komitmen stesen radio tersebut bukan sahaja berbakti menerusi corong radio, juga lapangan masyarakat. Kita guna tagline sebenarnya, kita ada, kita kongsi. National FM Ambil Tahu, kita ada, kita kongsi. Yang sedikit ini sama-sama kita sebarkan supaya mereka lebih gembira bersama-sama bila menyambut Hari Raya nanti. Daripada segi strategiknya, antara Sri Pacific Hotel dan juga National FM adalah program untuk menyantuni anak-anak yatim Nur Sakinah. Jadi peranan kita Sri Pacific Hotel, kita menyediakan tempat dan juga juadah untuk dijamu kepada anak-anak yatim dan tetamu yang lain, dan juga duit raya untuk anak-anak yatim tersebutlah. Tahun pertama program kita dengan National FM, tapi itulah kita mengharapkan juga adalah rezeki-rezeki untuk tahun-tahun akan datang juga. Moga Ramadan akan datang pun adalah dijemput untuk kita sama-sama hadir program ni. Program Nasional FM Ambil Tahu yang dilaksana di Ibu Negara itu turut dimeriahkan dengan persembahan anak-anak Nur Sakinah dan beberapa artis tempatan dalam majlis berbuka puasa. Sementara itu, KLFM dan Radio Klasik meraihkan 20 pelajar Mahat Tahfiz Sentra Ulama Pantai Dalam dalam majlis buka puasa. Majlis dianjur dengan kerjasama Glen Mary Hotel di Shah Alam. Menurut pengarah bahagian program radio, Safiz Zaman Yusof, program dilaksana bagi berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan sempena Ramadan dan juga Aidilfitri. Tujuan kita sebagai stesen radio dan juga terutamanya KLFM dan juga dengan Radio Klasik ialah untuk menyantuni anak yatim, asnaf, dan kali ini KLFM dan juga Radio Klasik untuk menyantuni Mahat Tahfiz Ulama Sentral Pantai Dalam. Dan kita melaksanakan kerjasama ni dengan Glen Mary Golf and Resort supaya ada CSR ataupun ada satu perhubungan yang baik antara syarikat korporat dan juga rakyat. Pada majlis ini juga, KLFM dan Radio Klasik berkolaborasi menerbitkan program Raya KL Klasik yang akan disiarkan pada Syawal nanti. Beberapa barisan artis akan terlibat dalam program berkenaan, antaranya Ara Johari, Hakim Rusli, Datuk Aisyah dan Izzat Lazim. Selain itu, penyampai radio KLFM dan Radio Klasik juga akan turut membuat persembahan. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.